Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Zahrul Azam bin Misran. Nama program Bachelor of Science in Project and Facility Management. Pada video ini, saya akan membentangkan kajian kes untuk subjek saya EBFD 2103 Facilities Design Management. Untuk video ini, saya akan membentangkan tentang pertama, pengenalan restoran yang dicadangkan. Di mana yang pertama saya akan cover tentang lokasi restoran, yang kedua konsep restoran, dan untuk kandungan kedua, model perniagaan makanan ketika COVID-19. Yang ketiga, Standard Operation Procedure iaitu SOP untuk restoran ketika COVID-19. Yang keempat, pengurusan ruang restoran, dan kemudian yang terakhir, cadangan reka bentuk restoran. Perkembangan restoran di Malaysia kini berada di tahap yang baik. Terdapat pelbagai jenis bidang perniagaan yang dapat membantu menaikkan ekonomi negara. Salah satunya adalah perniagaan khusus seperti perniagaan restoran. Ini adalah cara untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Dalam keadaan yang sama, teknologi makanan hari ini juga berkembang seiring dengan kemajuan negara. Keadaan ini sangat mempercepat kematangan industri perniagaan, terutama dalam bidang makanan. Badan berkanun dan sektor swasta turut menyumbang peranan masing-masing dalam menjayakan program ini. Restoran juga merupakan bidang persaingan. Ini dapat dilihat oleh terdapat banyaknya restoran yang mempunyai keunikan dan cara mereka untuk memperkenalkan restoran tersebut kepada orang ramai. Ini secara langsung membuka peluang kepada pengusaha restoran untuk memperkenalkan masakan terbaik dari pengalaman dan pengetahuan kuliner serta pengurusan yang dipelajari. Keadaan ini memberi peluang kepada pelanggan untuk mencuba dan memenuhi selera mereka. Untuk menarik lebih ramai pelanggan, usahawan akan berusaha untuk menonjolkan suasana yang berkaitan dengan tema dan konsep serta dipadankan dengan menu yang sesuai. Berbagai jenis tema dapat dilihat di restoran. Misalnya, restoran yang menggunakan tema tradisional, restoran dengan tema makanan tempatan, dan juga restoran yang bercirikan oleh pengaruh luar seperti makanan western, makanan Arab, makanan Pakistan, dan lain-lain lagi. Restoran ini merupakan salah satu tarikan pelancongan yang mesti dikunjungi di Malaysia. Dengan pelbagai restoran ini, negara ini dapat memperlihatkan ciri khas ataupun identiti Malaysia itu sendiri. Setiap restoran mempunyai keunikan tersendiri dan pelbagai hidangan yang dapat dihidangkan. Di samping itu, kawasan perniagaan seperti restoran ini juga dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara dan juga ekonomi di tempat di mana kedai restoran itu berada. Kemudian kita pergi ke restoran yang dicadangkan, di mana di sini projek yang telah dipilih adalah cadangan untuk merancang skema baru untuk restoran makanan segera Ramly Burger yang akan ditempatkan di Jalan 149D, Bandar Baru, Seri Petaling, Kuala Lumpur. Objektif utama projek ini adalah untuk memberikan cadangan skema reka bentuk baru untuk restoran makanan segera Ramly Burger sambil memberikan suasana praktikal, sistematik dan berfungsi
kepada pelanggan dan perkhidmatan yang berkualiti. Selain itu, pemilihan projek ini juga untuk menonjolkan reka bentuk dan konsep baru syarikat pengeluaran makanan segera tempatan yang sangat terkenal dan dimiliki sepenuhnya oleh Bumiputera, iaitu Ramly Burger. Dengan penciptaan reka bentuk dalaman baru untuk restoran makanan segera Ramly Burger ini, diharapkan dapat menarik perhatian orang ramai, terutama penduduk tempatan, bahawa kita juga dapat memasarkan dan bersaing dengan restoran makanan segera yang ada. Di samping itu, ia juga dapat mengembangkan perniagaan yang disasarkan oleh marketing Ramly Mokni Sendian Berhad. Tema dan konsep ini juga diterapkan di ruang restoran untuk lebih menonjolkan nilai estetika restoran. Konsep dan gambar yang dicanangkan diharapkan dapat memberi kesan yang baik dan juga boleh menjadi salah satu tarikan utama bagi pelanggan dan orang yang datang. Konsep yang diterapkan di sini adalah tarikan, iaitu konsepnya tarikan membawa reka bentuk makanan dan manusia, yang bermaksud tarikan di mana reka bentuk restoran itu sendiri dan makanan menjadi tarikan bagi orang ramai untuk datang ke restoran ini. Dan ini adalah contoh menu yang biasa, konsep makanan yang biasa disajikan di restoran Ramly Burger, di mana makanan yang ditawarkan adalah burger telur, burger grill, oblong, ocean burger, frank, sate, roasted chicken, dan juga hidangan yang terkenal di Malaysia, iaitu yang sememang yang terkenal, iaitu nasi lemak. Okey, untuk trend perniagaan makanan ketika wabak COVID-19 menyerang, iaitu ketika kes-kes coronavirus menyebar ke seluruh dunia, industri makanan mulai merasakan dampak awal dalam rantaian bekalan mereka, termasuk operasi bisnes, perkhidmatan logistik dan perucitan kepada pelanggan. Untuk memastikan bekalan makanan tetap mencukupi, kerajaan akan memperuntukkan 1 bilion untuk dana keselamatan makanan. Kerajaan akan terus menyalurkan pelbagai bantuan kepada petani, nelayan untuk meningkatkan pengeluaran dalam negeri. Kerajaan juga akan menyediakan RM100 juta untuk pengembangan infrastruktur untuk penyimpanan dan pengedaran makanan serta program integrasi tanaman. Serangkaian dana khas untuk RM100,000 hingga RM200,000 untuk membangunkan projek agrofood jangka pendek untuk memastikan bekalan makanan mencukupi. Dan kemudian, kumpulan jawatan kuasa khas yang diketuai oleh Menteri Perdagangan Internasional dan Industri, iaitu Datuk Seri Mohamed Azmin Ali, akan ditubuhkan untuk memastikan bekalan makanan mencukupi dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang sedang dijalankan. Pada 30 Mac, FAM telah meminta pelonggaran syarat untuk beberapa inisiatif yang akan diperkenalkan dalam prihatin. Wabak COVID-19 telah mengubah trend perniagaan makanan di seluruh negara. Dengan kejatuhan ekonomi yang telah mempengaruhi hampir ke semua orang, trend makanan segera ataupun jenis yang mudah disediakan menjadi sangat popular sekarang.
perkhidmatan makanan dan talian telah meningkat permintaannya. Di sini kita lihat trend ketika permulaan wabak COVID-19, iaitu pada Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama dilakukan pada Mac 2020. Pada ketika itu hampir seluruh penghuni isi rumah tidak menggunakan khidmat pesanan makanan untuk mendapatkan makanan mereka. Ketika itu yang menjadi trending, hampir kebanyakan restoran menggunakan khidmat pesanan makanan seperti GrabFood, Foodpanda dan lain-lain untuk menghantar makanan kepada pelanggan mereka. Peningkatan populariti pembelian dalam talian yang juga dikenali sebagai e-commerce ini kerana pengguna melihatnya sebagai pilihan yang lebih selamat berbanding pergi ke kedai fizikal. Seperti dicontoh di gambar ini adalah satu aplikasi Foodpanda yang boleh digunakan untuk kita memesan makanan. COVID-19, SOP dan standard untuk restoran. Mulai 4 Mei 2020, Kerajaan Malaysia telah membuka semula ekonomi negara dan membiarkan aktiviti industri dan perniagaan beroperasi secara menyeluruh. Kebenaran ini bergantung kepada persiapan dan langkah-langkah yang diambil oleh perniagaan untuk memastikan pematuhan dengan garis panduan SOP yang dinyatakan dalam dokumen ini. SOP yang disediakan adalah untuk memastikan bahawa aspek kesihatan diutamakan dan dijamin dalam lingkungan di mana penularan wabak COVID-19 masih merupakan ancaman nyata. SOP ini bertujuan untuk mengurangkan risiko kesihatan kepada orang ramai dan di premis perniagaan. Di samping mengelakkan perkhidmatan kesihatan negara dibebani tahap yang tidak terkawal. Kegagalan untuk mematuhi SOP boleh menyebabkan tindakan undang-undang, pencabutan izin operasi atau tindakan yang berkaitan. Pemerintah melalui kerjasama antara Kementerian Kesihatan, PDRM dan badan-badan penguatkuasaan lainnya akan memantau dan menegakkan dalam upaya untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP. Para peniaga diingatkan untuk memastikan bahawa mereka selalu berhubungan dengan Badan Pengawal Silaan, pihak yang bertanggungjawab atas perkembangan terbaru. Untuk restoran yang dicadangkan ini, SOP yang akan digunakan adalah di mana waktu operasi, iaitu waktu operasi ini adalah untuk waktu operasi yang oleh staff, di mana waktu operasi adalah bermula daripada 5 pagi hingga 12 tengah malam. Waktu untuk pelanggan adalah bermula daripada 7 pagi hingga 10 malam. Dan kapasiti bagi pekerja yang dibenarkan adalah 100%. SOP yang akan dibuat adalah pertama, di mana ambil dan catat suhu tubuh pekerja. Di mana dia perlu mengambil dan mencatat suhu badan pekerja ketika pekerja baru datang sebelum melakukan kerja. Yang kedua adalah kawalan nombor pelanggan dan penjarakan sosial.
Di sini susun atur meja dengan jarak 2 meter untuk membolehkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Setiap meja dimuat dengan tidak lebih 4 orang di meja yang sama, dan ini adalah bergantung kepada saiz meja yang diperlukan, iaitu saiz meja yang digunakan, di mana meja yang besar membolehkan lebih ramai pelanggan boleh duduk dengan syarat penjarakan adalah 1 meter. Premis harus menyatakan dengan jelas jumlah pelanggan yang dibenarkan pada satu masa untuk memenuhi keperluan penjarakan sosial. Ini adalah bergantung kepada saiz kedai. Yang ketiga, penggunaan sanitizer tangan. Itu wajib menggunakan pembersih tangan berasaskan alkohol, iaitu sanitasi tangan, atau menyediakan kawasan mencuci tangan yang boleh membasuh tangan dengan menggunakan sabun. Lebih tepat sekali adalah terdapatnya sinki untuk pelanggan membasuh tangan sebelum mereka memasuki premis. Kemudian adalah pembersihan dan sanitasi, di mana digalakkan untuk penggunaan peralatan makanan biodegradable, ataupun lebih dikenali dengan peralatan pakai buang. Dan juga untuk peralatan yang perlu dicuci, digalakkan untuk menggunakan bahan pencuci dengan kandungan sodium hipoklorit, iaitu yang ini adalah mengikut garis panduan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kemudian kita pergi kepada pengurusan ruang restoran. Perniagaan restoran adalah salah satu industri perkhidmatan penting di negara ini. Pertumbuhan bilangan restoran sejajar dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi negara. Usaha pengawasliaan dan pemantauan industri ini yang seimbang dengan penciptaan prosedur dan perkhidmatan kerja yang berkesan dapat mengembangkan industri ini lebih jauh. Untuk ruang makanan merupakan pusat untuk restoran. Di sinilah pelanggan berkumpul dan mereka akan makan tempat mereka makan. Setelah anda mengetahui berapa orang yang dapat dilayani dengan selamat dalam satu masa, kita boleh merancang tempat untuk meletakkan meja dan kerusi, serta juga boleh meletakkan ruangan untuk pelanggan yang menunggu sebelum mereka boleh masuk ke tempat meja yang kosong. Kemudian untuk dapur restoran, dapur merupakan inti bagi sebuah restoran. Walaupun kebanyakan dapur komersial tidak kelihatan sesak, susun aturnya sama penting dengan ruang makan. Saiz dapur dan jenis makanan yang ada yang akan kita sediakan akan menentukan jenis peralatan komersial yang perlu kita beli dan susun di dapur. Kemudian untuk tandas, tandas ni adalah perkara yang sering diabaikan dalam rancangan reka bentuk restoran secara keseluruhannya. Jangan jadikan restoran anda sebagai penghalang. Biasanya restoran tandas mendominasi ruang kecil, jadi mudah untuk menggayakannya dan memberikan watak tanpa menghabiskan banyak wang. Satu lapisan atau dua lapisan cat yang ada sedikit funky dan berkarya seni yang murah boleh memberi kesan. Bahagian terpenting dari tandas restoran adalah, iaitu perkara yang paling penting bagi tandas adalah kebersihan.
Pembersihan tandas secara berkala sepanjang hari akan memberikan gambaran yang baik, yang memberi satu imej yang baik, yang menunjukkan bahawa restoran ini mementingkan kebersihan. Kemudian adalah reka bentuk luaran. Sekiranya ada ruang makan di luar, tema restoran ini boleh diperluas. Meja dan kerusi luar merupakan satu trend dan juga satu perkara yang boleh menarik minat pelanggan untuk datang. Penggunaan lampu kecil ataupun lampu dapat menambahkan suasana tambahan. Kemudian kawasan menunggu. Sekiranya terdapat ruangan menunggu, pastikan mempunyai bangku atau kerusi untuk pelanggan. Simpan juga beberapa menu berdekatan supaya mereka dapat membacanya sementara mereka menunggu. Ini juga merupakan tempat yang baik untuk memaparkan papan buletin acara di restoran. Kemudian ini adalah untuk reka bentuk restoran yang dicadangkan. Ini adalah pintu masuk, dan sini adalah ruang makan, dan tandas berada di sini, dan dapur berada di sini. Untuk susun atur meja tempat makan di restoran, ini adalah garis panduan bilangan pelanggan yang dipegang, di mana untuk meja bulat dengan meja diameter kurang 0.9 meter, iaitu kurang daripada 1 meter, hanya 2 pelanggan dibenarkan untuk duduk di dalam satu meja yang sama. Dan yang di sini untuk meja bulat dengan diameter lebih daripada 1 meter, yang di mana contoh ini menunjukkan 1 hingga 1.2 meter, 4 pelanggan dibenarkan, di mana yang penting di mana jarak untuk setiap pelanggan ini adalah 1 meter. Dan contoh di sini untuk meja dengan 1.7 meter diameter, 5 orang dapat ditempatkan untuk satu meja. Dan untuk meja petak, untuk meja yang kurang daripada 1 meter, iaitu 0.9 meter, hanya 2 orang yang dibenarkan. Dan untuk meja dengan 1 meter, 4 orang. Dan meja dengan 2 meter, 6 orang dibenarkan untuk duduk di satu meja yang sama. Dan sekian sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih.